Salam sejahtera, anda bersama saya Nalahu dalam Fokus minggu depan. Tapi sebelum kita memulakan perbincangan kita secara lebih mendalam pada jam ini, kita saksikan dahulu rangkuman Fokus untuk minggu akan datang. Kita saksikan. Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2020 akan diumumkan pada 10 Jun depan. Ini membabitkan pelajar yang menduduki peperiksaan SPM pada Januari lalu selepas ditangguhkan dari tahun lepas. Dan perkara sama bakal dihadapi pelajar tingkatan 5 tahun ini selepas KPM pagi tadi mengumumkan SPM 2021 pula ditangguhkan sehingga Mac tahun depan. Dan bagi pelajar lain, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR juga akan dilanjutkan lagi selama 25 hari selepas cuti sekolah ketika ini. Dan ini menimbulkan beberapa persoalan. Apa hala tuju pendidikan negara setelah lebih setahun kita mendepani pandemik ini? Adakah kita akan mengulangi penangguhan yang sama berulang-ulang kali penutupan sekolah sambil menunggu untuk kelompok imuniti dengan lebih banyak dos vaksin? Adakah kita juga perlu mula mempertimbangkan vaksinasi untuk kanak-kanak secara lebih serius? Bagaimana pula vaksinasi untuk guru-guru yang sepatutnya diutamakan dalam fasa kedua sekarang ini? Itu antara persoalan yang kita akan kupas pada jam ini bersama dengan Cheryl N. Fernando, pengarah pemimpin Global School Leaders Malaysia yang sudah bersedia menerusi Google Meet. Terima kasih Cheryl bersama saya dalam Fokus minggu depan. Kita lihat keputusan SPM 2020 bakal diumumkan minggu depan. Ini selepas SPM telah pun ditangguhkan beberapa kali dan pelajar berdepan dengan penutupan sekolah berulang kali tahun lepas. Jika cara pembelajaran pelajar ini perlu terpaksa berubah akibat pandemik, bagaimana pula kita nak lihat ibu bapa dan guru? Adakah mereka perlu mengubah cara mereka menilai penilaian mereka terhadap keputusan SPM akan datang? Terima kasih. Definitely, I think sudah tentu ibu bapa dan guru perlu melihat more than just results, tetapi para pelajar yang berdepan dengan masa yang sangat mencabar tahun lepas. A lot of uncertainties, mereka pun tak tahu, when will the exam happen, and then ada banyak school opening and closing and all of that. So I think apabila mereka mendapat exam results mereka, penting untuk kita remind ourselves tidak meletakkan banyak pressure kepada mereka. Traditionally, SPM is a very high pressured exam, kan? Jadi kita tidak meletakkan begitu banyak pressure kepada mereka, and know that I'm sure a lot of the students, they did their best during this very uncertain time. The other thing also I think is important untuk pemberian scholarship. I hope this time badan-badan yang memberi scholarship akan take into account tahun yang mencabar, tahun lepas dan tahun ini, and the circumstances in which para pelajar ini melakukan peperiksaan SPM dengan by themselves, studying by themselves, kelas online, some of them tiada akses kepada data dan devices, dan pemberian scholarship juga akan mengambil kira semua all these issues before giving the scholarship as well.
Syarul, selain daripada peranan pemberian scholarship itu, bagaimana pula dengan peranan institusi-institusi pengajian tinggi? Bagaimana agaknya mereka ingin lebih empathetik terhadap kita lihat circumstances yang dihadapi pelajar sepanjang setahun yang lepas ketika SPM ditangguhkan dan sebagainya, PDPR. Jadi bagaimana pula peranan IPTA ataupun IPTS di sini untuk turut mengubah sedikit cara penilaian mereka? Yeah. I think untuk semua pihak yang bertanggungjawab, kita perlu ingat bahawa it cannot be business as usual. Bukan sama seperti tahun-tahun lepas, dan while traditionally kita sangat biasa dengan pelajar yang mungkin ada penuh persiapan ya, selepas mengambil keputusan SPM dan masuk ke IPTA atau IPTS, tetapi sekarang I'm sure there will be some gaps on their persiapan because a lot of it mereka buat sendiri atau melalui online. So taking into account semua perkara ni and memikirkan tentang orientation that they want to do for their students, and even taking into account the mental health of para pelajar SPM ini apabila mereka masuk ke IPTA and IPTS. Apakah strategi-strategi atau inisiatif yang boleh diterapkan atau dimasukkan as part of the syllabus in the IPTA and IPTS, because these students who are coming in are different from all the other batches. I think that will be very essential untuk mereka. Ya, Syarul, bukan sahaja batch SPM tahun lepas, kita akan lihat juga batch SPM tahun ini juga mungkin berdepan isu yang sama, penangguhan SPM peperiksaan dan juga PDPR dilanjutkan sekali lagi. Kita nak lihat juga isu keciciran pelajar yang kita lihat sepanjang tahun lepas. Dengan pengumuman terbaru pagi ini, adakah lebih ramai murid dijangka akan tercicir? I think especially para pelajar SPM, ada banyak kemungkinan yang keciciran akan berlaku sebab mereka adalah older, dan kalau kita katakan tahun depan baru you ambil exam, mungkin ada setengah pelajar yang akan rasa okay, maybe I can go and work now and tolong keluarga saya, lepas tu tahun depan baru saya ambil SPM. So I think ini akan contribute kepada keciciran pelajar. And I think tahun lepas juga, the SPM tahun lepas juga ada setengah sekolah yang mengatakan bahawa para pelajar tidak datang balik untuk buat SPM and really struggle untuk cope dengan PDPR, terutamanya apabila keluarga mereka tertekan dengan finding food, putting food on the table. So I think keciciran ni is not just on the SPM, we see on all levels juga akan berlaku dalam pandemik ini, and globally pun ini adalah satu isu yang besar, di mana kalau pelajar itu tiada akses kepada data atau device, mungkin mereka akan pilih untuk langsung tidak mengikuti PDPR yang dijalankan. Jadi satu plan khusus untuk keciciran pelajar starting from the students SPM, sebab kami rasa mereka lah yang paling akan terkesan atau paling senang untuk pergi cari kerja and do something else. Plan keciciran untuk membantu para pelajar ini untuk memastikan all our students no one is left behind is very important, and plan itu kena datang from the schools as well as KPM. Tadi Syarul ada sebut tentang kesihatan mental, tetapi sebelum ini kita sudah banyak membincangkan tentang isu kesihatan mental membabitkan pelajar dan guru akibat PDPR, penutupan sekolah dan sebagainya. Tetapi kita bakal melihat pelajar SPM tahun lepas yang akan mendapat keputusan mereka minggu ini. Mereka akan menjadi batch pertama yang perlu meninggalkan sekolah dan memasuki alam bukan alam pekerjaan bagi setengah golongan, tetapi untuk mereka yang ingin melanjutkan pengajian mereka di IPT, itu satu cabaran yang berbeza, akan memasuki dunia yang berbeza. Apa mungkin impak kepada kesihatan mental mereka itu dari sudut peralihan transition period itu daripada sekolah dan juga memasuki fasa yang baru dan juga dengan pelbagai cabaran yang mereka sudah menempuhi sepanjang tahun ini? I think sebelum ni pre-pandemic dia sangat straightforward, right? So lepas sekolah mereka boleh visual daripada sekolah masuk ke universiti. But saya rasa sekarang mungkin universiti juga akan meneruskan kelas secara online. So untuk para pelajar yang tahun ini akan sangat terkesan sebab it's just from one online class dari tingkatan 5 kepada another online class kalau mereka lakukan A-levels and all that. So mereka banyak akan miss that experience of being in college, being with their friends, and selalu orang kata the times in university and college are one of the best times of your life. So they're going to miss potentially mungkin the whole of this year or a few months of this year. So I think and also ini
sudah pasti akan will take a toll on their mental health apabila mereka kurang interaksi and face to face bersama para pelajar yang lain. So I think this is the time for the saying kan, kita selalu cakap it takes a village to raise a child. So parents, schools, universities all must come together untuk we just have to remember, tak boleh jadi business as usual. Jangan buat kelas seperti biasa macam tak ada apa yang berlaku. Tetapi kita kena selalu take into account that these students are going through a very difficult time, very circumstances yang sangat berlainan, dan bagaimana kita boleh memberi sokongan kepada mereka. So reach out to them, talk to them more, and pastikan kita jangan memperlekehkan kalau mereka kata mereka ada rasa sedih atau feeling a bit of depression, tetapi channeling them to the right sources, like Malaysian Mental Health Institute and all these other places yang mereka boleh dapatkan counselling or they can seek for help. Baik, itu kita bercakap tentang sokongan bagi pelajar SPM 2020 yang bakal menamatkan fasa persekolahan mereka. Tetapi bagi mereka yang masih berada di sekolah, masih lagi perlu menjalani PDPR, bagaimana pula sokongan dari sudut peranti digital, infrastruktur digital itu? Kita nak bercakap sedikit tentang 150,000 laptop komputer riba yang telah pun dijanjikan kepada murid. Itu menjadi persoalan orang ramai kerana kita lihat setakat ini hanya 12,000 laptop yang telah pun diagihkan meskipun sudah hampir 2 tahun kita melalui PDPR. Bagaimana Cheryl melihat isu sokongan infrastruktur ini? Adakah ia perlu lebih dipercepatkan lagi? Adakah ia terlalu perlahan? Bagaimana Cheryl melihat? I think tadi saya melihat kenapa laptop distribution ini slow, and I read that ada satu komen yang menyatakan ada banyak accountability measures yang mereka perlu letakkan ke dalam laptop ini sebelum diedarkan. So supaya laptop ini tidak disalahguna ataupun tidak dijual and things like that. So mereka kena memastikan laptop ini betul-betul safe and ada semua protection sebelum diberikan kepada para pelajar. And I think while that is good, I rasa as the public, mungkin kita pun we want to know, right, apa kekangannya, apa sebenarnya masalah yang menyebabkan dia delay begitu lama, because I think this was announced last year and kita dah banyak kali open close school and all of that, and kalau it is a matter of meletakkan accountability measures ataupun tak cukup stock or things like that, I think there must be transparency. Kita perlu tahu kenapa, why is this taking so long, because I think definitely seperti like you said just now, one of your comments is of course perlu dipercepatkan. Kalau I read by September semua all of the laptops akan diagihkan, and I feel while that is a good goal to have, tapi kalau boleh dipercepatkan it will be even better sebab ramai pelajar yang terkesan, ramai yang menunggu for the laptop untuk meneruskan PDPR. Okey, akhir sekali Cheryl, secara ringkas kita nak lihat juga bercakap tentang pembukaan, penutupan sekolah ini. Saya melihat ia seolah-olah macam satu never ending cycle dan kita tak nak terperangkap dalam cycle ini. Kita juga nak lihat contoh-contoh lain di beberapa negara yang menyatakan secara jelas pembukaan sekolah itu adalah keutamaan, satu prioriti bagi mereka di Amerika Syarikat, di United Kingdom. Manakala strategi negara kita saya lihat lebih tertumpu kepada pembukaan ekonomi, berbeza di situ. Pandangan Cheryl, bagaimana kita nak merangka strategi terbaik di sini? So this is personal as an educationalist, sebagai seorang yang bergiat dalam bidang pendidikan, untuk saya definitely pembukaan sekolah lah yang paling penting. Saya rasa pembukaan yang lain semua we still can wait, but schools are very important sebab para pelajar kita banyak yang terkesan. Besides that, I also think kita tak boleh rely on this opening and then closing bila kes naik lagi and then opening again bila kes okay. But kita perlu satu plan jangka masa yang lebih panjang. So kalau kita tahu definitely right, this pandemic ni it's not going to be over in 6 months or so. So apa plan jangka masa panjang untuk para pelajar kita yang we don't want them to lose 2 tahun ini kan. So what is the new plan? Apa alternative assessments yang kita memikirkan, and apa strategi-strategi lain untuk memastikan para pelajar kita, whether it's keciciran, whether it's tiada akses, apa plan dia. So I think that is maybe the part that is masih missing. Hopefully in a few months time KPM boleh kongsi dengan kita plan jangka masa panjang, at least 2-3 years, so kita boleh tahu apa roadmap untuk pendidikan dalam pandemik ini.
Baik, terima kasih Cheryl and Fernando, pengarah Thank you. pemimpin Global School Leaders Malaysia, mengulas mengenai hala tuju sistem pendidikan negara ketika pandemik ini susulan pengumuman mengenai SPM yang sekali lagi ditangguhkan sehingga tahun depan dan juga PDPR dilanjutkan lagi selama 25 hari. Dan bercakap tentang pembukaan sekolah dan juga kesihatan keselamatan kanak-kanak ini, selepas ini kita akan membincangkan pula dari sudut kesihatan awam. Adakah kita perlu melihat kepada penyelesaian seperti vaksinasi untuk kanak-kanak seperti mana yang telah dilaksanakan di beberapa negara lain di UK dan hari ini diumumkan di China bagi kanak-kanak seawal 3 tahun sudah pun diluluskan penggunaan vaksin di China. Itu antara solusi lain yang juga boleh dipertimbangkan. Kita akan bincangkan selepas ini, tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan, dan tadi kita bercakap tentang isu pendidikan negara dan mana hala tujunya dan bagaimana kita nak mengimbangi kepentingan pendidikan dan juga kepentingan keselamatan kanak-kanak itu sendiri. Dan kita lihat isu kanak-kanak dikala negara kita masih lagi memerangi pandemik COVID-19 ini semakin membimbangkan dengan lebih 82,000 kanak-kanak yang telah dijangkiti COVID-19 dalam negara setakat ini. Dan kalau kita nak lihat data terkini, jangkitan tertinggi COVID-19 melibatkan kanak-kanak dalam lingkungan 13 hingga 17 tahun menyumbang 33% daripada jumlah keseluruhannya. Dan dalam masa yang sama, beberapa negara lain sudah pun mula memvaksinkan kanak-kanak. China, negara terbaru, hari ini meluluskan penggunaan vaksin Sinovac untuk kanak-kanak seawal usia 3 tahun. Menteri Kesihatan minggu lepas memaklumkan bahawa vaksinasi kanak-kanak berusia antara 13 hingga 15 tahun akan dibincangkan dalam mesyuarat JKJAV pada Rabu depan. Jadi sepanjang minggu depan ini kami akan menantikan apa keputusan berhubung vaksin untuk kanak-kanak dan juga akan mengikuti perkembangannya, mengambil kira beberapa aspek, contohnya jenama apa yang mungkin paling sesuai digunakan, adakah bekalan ketika ini mencukupi dan golongan mana yang harus diutamakan. Jadi kita nak bincangkan lebih lanjut. Bersedia bersama saya jam ini menerusi Google Meet adalah Datuk Dr. Zulkifli Ismail, pakar pediatrik yang juga pengerusi program Immunize for Life yang sudah bersedia di Google Meet. Terima kasih Datuk bersama saya jam ini membincangkan tentang vaksin untuk kanak-kanak. Yang mana kita lihat penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia ini semakin membimbangkan. Adakah situasi sama turut berlaku di negara-negara lain? Kita nak lihat dari sudut kematian dan juga rawatan ICU untuk golongan ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat hari. Selamat petang. Sebenarnya kita memang ada peningkatan kes-kes COVID-19 di sini di kalangan kanak-kanak daripada laporan yang dikeluarkan. Tetapi kematian yang telah dikatakan tu ialah semua kematian kanak-kanak yang ada penyakit lain seperti kanser dan asma yang teruk dan juga tumor dan sebagainya, ya. Dan kalau kita tengok negara-negara yang berjiran dengan kita, negara Singapura memang telah kawan saya di sana mengatakan bahawa memang ada peningkatan lebih sikit kanak-kanak yang dijangkiti, tapi taklah lebih teruk, tak ada yang masuk ke ICU dan sebagainya. Di Indonesia memang dari mula lagi mereka telah melaporkan jangkitan di kalangan kanak-kanak itu lebih tinggi daripada negara-negara lain. Dan kami pun telah menanya sebabnya dan mereka berkata adalah disebabkan kebanyakan kanak-kanak di situ ialah kekurangan pemakanan. Dan ini yang menyebabkan mereka lebih susceptible untuk dijangkiti lah. Dan juga di sana ramai orang yang punya dekat-dekat, jadi senang dijangkiti. Di India, sekarang ni mereka di setengah state di sana ataupun negeri-negeri sana, mereka sekarang ni menunggu gelombang yang ketiga kepada mereka yang mereka fikir akan lebih menjangkiti kanak-kanak. Tapi ini belum lagi disahkan. Jadi memang ada lebih jangkitan kanak-kanak, tetapi tidaklah melebihi dari segi ketenatannya. Baik, Datuk, macam mana kita nak fahami tentang penularan yang semakin meningkat di kalangan kanak-kanak ini? Apa antara faktor yang mungkin menyebabkan penularan kes jangkitan dan juga kes jangkitan ini semakin meningkat dalam kalangan kanak-kanak? Adakah ini bermaksud jenis virus yang menular sekarang ini lebih mudah dijangkiti kanak-kanak, ataupun adakah ini menunjukkan kes dalam komuniti, penularan dalam komuniti ini semakin banyak?
Ya, kita semua perlu faham bahawa penularan COVID-19 ini adalah sekarang ni di komuniti, bukan lagi daripada orang yang membawa ke negara ini. Dan kita juga ada varian-varian baru yang semuanya sekarang ini senang menjangkiti dari seorang ke seorang. Tak semestinya mereka tu lebih tenat penyakit dia, ya. Tapi ada juga yang lebih tenat, dan ada juga yang membimbangkan kami sekarang ni ialah individu-individu yang dijangkiti dan meninggal di rumah, ya, yang kita panggil brought-in death. Ini adalah satu fenomena yang kita takut kerana mereka tidak mendapat rawatan yang sesuai di rumah. Berkenaan dengan jangkitan tu, kita sekarang tahu bahawa yang virus tu sekarang menjangkiti orang-orang yang lebih muda daripada dulu, ya, dan juga yang lebih teruk tu juga muda daripada dulu juga. Dan di kalangan kanak-kanak ada sekarang ni yang telah naik ke kategori 4 dan kategori 5, tetapi angkanya masih lagi dapat dikawal, dan juga tapi kita perlu faham bahawa ini sekarang penyakitnya adalah di dalam komuniti kita lagi, sudah bukan lagi dari orang lain, orang luar. Okey, jadi berhubung keputusan pemberian vaksin untuk kanak-kanak yang dijangka akan dibincangkan minggu depan, apa antara perkara faktor yang perlu diambil kira dalam penilaian vaksinasi kanak-kanak ini? Yang jika kita nak melihat berkenaan dengan vaksinasi untuk kanak-kanak, yang terpenting sekali ialah keselamatan, ya. Dan ini bukanlah keselamatan selepas jangkitan tu, kita tak melihat berkenaan dengan demam dan sebagainya. Kita perlu lihat berkenaan dengan keselamatan jangka panjang vaksin ini. Jadi vaksin yang digunakan untuk kanak-kanak itu tidaklah patut melakukan perbezaan kepada kanak-kanak itu dalam masa jangka yang panjang. Kita tak naklah berlaku lebih lagi penyakit autoimun ke ataupun penyakit-penyakit yang berlaku di kalangan kanak-kanak yang telah diberi vaksin pada masa ini. Jadi yang penting sekali ialah keselamatan. Yang lainnya berkenaan dengan keberkesanan dan efikasi dan sebagainya, ini telah pun ditetapkan. Jadi kita tak perlu bimbang pasal itu lagi. Kita perlu tengok pasal keselamatan jangka panjang pada kanak-kanak ini. Jadi apa yang kita tahu setakat ini mengenai kesan-kesan sampingan dan keberkesanan seperti yang Datuk sebutkan tadi, berdasarkan negara-negara yang sudah pun mula memberi vaksin kepada kanak-kanak seperti di UK dan juga di China hari ini, apa yang kita tahu mungkin dari sudut jenama yang digalakkan untuk digunakan untuk kanak-kanak, apa yang telah dikaji dan menunjukkan keberkesanan dan keselamatan? Itu terlalu awal, ya, kerana sekarang ni vaksin Pfizer yang Comirnaty itu baru saja diluluskan untuk kanak-kanak berumur 12 hingga 12 tahun ke atas, ya. Dan sebagaimana yang dikatakan tadi, negeri China baru saja mulakan Sinovac untuk kanak-kanak, dan AstraZeneca mungkin telah menarik balik ujian mereka, tapi saya fikir saya jangka bahawa vaksin-vaksin yang lain akan mula ujian kepada kanak-kanak daripada sekarang ini, supaya kita dapat memberi kepada kesemua populasi kita. Tapi sekarang ni kalau kita tengokkan Sinovac dia punya vaksinnya ialah seakan-akan vaksin yang ada sekarang ni, yang kita guna tiap-tiap tahun untuk influenza dan sebagainya. Saya mendapat vaksin influenza tiap-tiap tahun, jadi tak ada masalah langsung, dan saya beri kanak-kanak juga vaksin influenza. Jadi pada khidmat saya, yang Sinovac ni mungkin tak akan dapat menunjukkan banyak sangat kesan sampingan. Yang kita bimbang ialah dua vaksin yang menggunakan messenger RNA ini, iaitu vaksin daripada Pfizer dan juga Moderna, ya. Dan vaksin AstraZeneca tu telah menunjukkan bahawa ada lebih sikit kes-kes
pembekuan darah dengan di kalangan orang dewasa yang berumur kurang daripada 40 tahun. Jadi ini pun membimbangkan buat masa ini. Dan saya fikir kita perlu lihat dan perlu teliti dengan betul apakah kesan sampingan kepada kanak-kanak yang berlaku disebabkan oleh tiap-tiap satu daripada vaksin-vaksin yang ada ni. Okey, akhir sekali seperti yang Datuk katakan, masih banyak lagi yang kita tak tahu setakat ini berhubung vaksinasi untuk kanak-kanak. Masih banyak lagi kajian yang perlu kita lihat secara lebih menyeluruh. Jadi bagaimanakah kita nak lihat proses penilaian untuk meluluskan vaksin untuk kanak-kanak melalui NPRA? Sebelum ini kita tahu mungkin kelulusan vaksin seperti Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac yang telah pun diluluskan mengambil sedikit masa kerana banyak kajian dan juga proses penilaian itu, penilaian risiko yang dilakukan NPRA. Jadi untuk kanak-kanak bagaimana? Adakah perlu melalui proses yang sama atau bagaimana? Ya. NPRA memang teliti apabila mereka nak approvekan vaksin ataupun ubat tu. Dan ini adalah baik dan saya fikir mereka patut teruskan ketelitian cara mereka membuat ini. Dan especially bila sekarang ini kita tengok berkenaan dengan vaksin untuk kanak-kanak Saya beri satu contoh lah. Dulu bila vaksin untuk denggi demam denggi telah dimulakan dan dunia mengatakan ialah satu vaksin yang diperlukan dan sebagainya, tetapi Malaysia bertahan tidak walaupun kami masa itu meminta bahawa negara gunakan vaksin itu, tapi Kementerian Kesihatan tak memulakan kegunaan itu. Negara Filipin memulakannya dan sekarang mereka ada masalah dengan kes-kes yang melibatkan yang telah diberi kes denggi yang lebih teruk apabila mereka telah dijangkiti yang belum dijangkiti dan diberi vaksin itu. Jadi sekarang ni sampai sekarang kita tak lagi approve vaksin denggi tu. Ya. Jadi sebagai sama juga saya fikir NPRA patut tetap dengan cara mereka meneliti. Okey, nampaknya banyak lagi perkara yang perlu dinilai sebelum kita meluluskan penggunaan vaksinasi itu untuk vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak seperti yang dikatakan Datuk. Banyak lagi yang kita tak tahu setakat ini dan pastinya NPRA akan melakukan sebaiknya untuk menilai keberkesanan dan keselamatan vaksin-vaksin yang sedia ada untuk kanak-kanak. Terima kasih kepada Datuk Dr. Zulkifli Ismail, pakar pediatrik yang juga pengerusi program Immunize for Life mengulas mengenai keputusan vaksin kanak-kanak yang dijangka minggu depan. Dan sebelum kita akhiri fokus minggu depan, jam ini, apa yang juga boleh kita jangkakan minggu depan selepas ditangguhkan selama setahun, kejohanan bola sepak UEFA Euro 2020 akan membuka tirainya secara rasmi pada 12 Jun ini dengan perlawanan pembukaan antara Turki dan Itali pada jam 3 pagi waktu Malaysia. Dan antara yang menjadi tumpuan pada edisi kali ini ialah persaingan kumpulan F yang disifatkan banyak pemerhati bola sepak sebagai kumpulan maut. 3 nama besar diundi dalam kumpulan itu termasuk juara bertahan Portugal, juara Piala Dunia 2018 Perancis dan juara Piala Dunia 2014 Jerman selain Hungary. Dan Astro selaku penyiar rasmi tamasya bola sepak tersebut akan membawakan kesemua 51 perlawanan secara langsung. Dan jangan lupa saksikan bermulanya kejohanan Euro 2020 pada 12 Jun ini dijangka minggu depan. Dan saya kira itu sahaja perkongsian saya jam ini dalam Fokus Minggu Depan. Bersama saya Nala Huda. Salam hormat.